Takbir. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا حول ولا قوة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم صلى الله عليه وسلم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود الغفلة إلى ذكر مع وجود اليقظة، ومن ذكر مع وجود اليقظة إلى ذكر مع وجود الحضور، ومن ذكر مع وجود الحضور إلى ذكر مع الوجود الغيبة عمن سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. Jangan meninggalkan akan zikir, kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah Ta'ala di waktu zikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah Ta'ala ketika zikir terlebih berbahaya daripada kelalaian terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan darajatmu daripada zikir, daripada lalai kepada zikir serta hadir dan sedar terhadap Allah Ta'ala. Kemudian naik pula daripada zikir kepada kesedaran ingat, kepada zikir serta rasa hadir, dan dari zikir serta hadir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala tiada sukar dan tiada berat. Di sini Ibn Athaillah Sakandari, wali besar, memajak kita memahami dalam konteks ialah az-zikr. Zikir merupakan satu daripada perkara yang amat besar, dipanggil rukunun inda tariqis sufiyah, rukun dalam perjalanan makrifat ke Tuhan. Zikir, tak ada zikir, no way, tutup buku. Siapa malah zikir, tutup buku, dia takkan sampai ke Tuhan. Zikir maknanya satu perkara yang sangat besar. Az-zikr lahu nurun, zikir ada nur. Ya, iza kasuran azkar kasuran anwar, wa iza kasra anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Apabila banyak zikrullah, maka pancaran nur lagi kuat. Dan bila banyak nur dia disinarkan Allah dalam kalbi, maka safat asrar, sir dia akan bersih, cantik. Dan wa iza safat asrar, apabila sir dia tadi itu cantik, bersih, kana ma'allahi qarar, dia akan dapat ketetapan kalbi dia dengan Tuhan. Itu rahsia besar, kun ma'allah, dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Di antara zikir merupakan perkara yang amat besar, ya. Sebab itu dia kata sini, la tatruki zikr, jangan kamu tinggalkan zikir, li adami hudurika ma'allah fi, disebabkan kamu zikir tadi lalai kan, zikir-zikir kosong, tak masuk apa, malah zikir lah, tak masuk. Jangan tinggal, walaupun kamu zikir dalam keadaan lalai macam mana pun, jangan tinggal. Sebab li anna ghaflatak, kalau bahawa sendiri lalai engkau an wujudi zikri, lalai engkau an di matruk, mana lalai tu tak zikir, asyaddu, lebih teruk, ya. Kita lalai kemudian tak zikir, itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada min ghaflatika fi wujudi zikri, daripada kamu lalai tapi masih zikir, lisan kita masih zikir tapi lalai. Kuang-kuang lisan kita dah selamat, ya,
Kalau tidak, habis lisan pun habis, qalbi pun habis lagi teruk. Tu. Maka dia kata fa'asa an yarfaq, ya mudah-mudahan Allah telah mengangkat akan dikau min zikri ma'a wujudil ghaflah, daripada zikir dalam keadaan ada kelalaian lagi, ila zikrin ma'a wujudi yaqazah. Tuhan akan alihkan pergi kepada wujud secara yaqazah pula, mana mula dapat kesedaran. Kemudian daripada min zikir wujudil yaqazah ada kesedaran ila zikrin ma'a wujudil khudur. Lepas maknanya yaqazah dia pergi khudur, khudurul qalbi ila, dia boleh naik tu. Yang ketiga, dan daripada wujud khudur zikir ma'a wujudil ghaibatil amman siwal mazkur. Dan kemuncak sekali bila hati dah khudur ke Tuhan, dia akan pergi kepada kemuncak apa? Ghaibah an man siwal mazkur, lenyap selain dari Allah Ta'ala. Ini panggil apa? Fana. Apa makna fana? Lebur pandangan yang lain di dalam qalbi, bukan luar. Luar macam biasa kan, ya, luar dia berurusan macam biasa, tapi dia qalbi dalam. Sebab ilmu ni ilmu qalbi, ilmu yang tak dapat dikesan oleh zahir kan. Ya, sebab tu payah nak kenal wali kan. Sebab wali Allah dia punya beza mana bukan luar, dalam. Luar sama macam kita. Kita makan, kita bekerja, berkahwin sama gitu. Ya, cuma dia jaga dengan syariat. Adapun batin dia tu yang menyebabkan kita berbeza. Batin kita lalai, batin dia sentiasa hudur dengan Allah Ta'ala. Ya, tu pancaran nur cukup kuat dalam. Maka di antara benda paling besar rukun ialah dalam perjalanan ialah ingatan hati kepada Allah. Itu ingatan hati pada Allah Ta'ala. Arab panggil zikir. Zikir itu bahasa Arab. Pada sebut ingat, yang kita nak ialah kontak kalbi kita biar sentiasa ada connect dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau putus dia bahaya tu. Ibarat maknanya apa, telur di ujung tanduk, kalau kita putus zikir habis. Maka dia akan jadi lalai. Bila lalai, iman akan lemah, makrifat akan tumpul, maka memberi peluang besar kepada musuh untuk menewaskan itu. Apa musuh? Syaitan, nafsu dan sebagainya. Habis. Satu. Yang kedua, zikir ada dua bahagi. Satu dipanggil zikrul darajah. Satu lagi dipanggil zikrul hasanah. Zikir darajat ialah yang ada taraki. Ini dipimpin oleh mursyid. Ini perlu pada ambil bai'ah. Ya, ada 40 lebih jalan tarekat yang muktabarah. Tarekat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, Qadiriyah, Samaniyah, Khulutiyah, Chestiyah, macam-macam banyak tu. Timur Tengah macam-macam tarekat. Semua tu maknanya bersandarkan kepada sanad, iaitulah hubungan guru pada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mempunyai maknanya adab-adab, cara-cara, proses untuk membersihkan kalbi ni. Itu zikir yang perlu kepada. Zikir ni yang boleh membawa kepada perubahan makam. Nafsu daripada lawamah naik kepada amarah, kepada lawamah kepada mulhamah kepada mutmainnah, dan naik ke atas. Ya, dengan suluk yang dibuat peringkat dia mengesankan perjalanan rohani. Itu kena ada mursyid pimpin. Yang kedua, zikir hasanah. Zikir dapat kebaikan. Ni tak payah ambil jazah, zikir je lah, tu dapat pahala. Ya, tu zikir apa sekalipun, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah, selawat pada baginda Islam, atau pahala dia amat besar. Yang tadi pahala dia amat besar, sama besar, tapi dia ada satu kelebihan. Dia ada connect rohani di antara guru sampai kepada Rasulullah SAW. Dia ada pancaran nur. Itu maknanya satu keistimewaan dalam proses cepat mengubah, ya, perjalanan makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Ghazali sebut talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan guru yang mursyid, memimpin rohani menjadi kemestian kalau kita nak sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya karim. Kemudian mamindah, yang ini menaikkan diri satu tingkat ke lain tingkat darajat. Ini zikir darajat, zikir tarikah panggil. Ya, zikir tarikah. Inna tarika syari'atun wa tarikatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Sungguh jalan tarik di bawah Nabi itu ada syariatnya, dan ada tarikah, dan ada hakikat. Syariat mana antak mudah, kamu semua pada Zahid tu ngaji mufiqah. Wa tarikah mana antak sudahu, kamu kasat ini pada dia je tu ngaji ilmu tasawuf punya.
Ini perbahasan panjang, kita bincang ni lah. Kemudian yang ketiga, akhir antasyahadah, kamu syuhud musyahadah akan Allah. Itu kemuncak pengenalan bila dibukakan qalbi dengan Allah Ta'ala. Ya kali. Jadi zikir memindahkan, menaikkan dia satu tingkat kepada tingkat darajat. Sebab tu kalau dalam Syamban dia ada mula-mula sekali 7 lataif dia tembak. Dia tembak latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, khafi, akhfa, nafsun natika, kulli jasad. Yang 7 pancaran nur dia tembak. Lepas tu boleh pergi kepada apa? Nafi wal isbat. Ya, dia mula nafi isbat, ada kaifiat. Kemudian baru dia pergi kepada apa? Ukuful qalbi. Kita berhentikan qalbi kita dengan dia. Ya. Lepas tu boleh pergi pada murakabah. Murakabah, banyak murakabah, mutlak, ma'iyah, ahadiyah, akrabiyah, macam-macam. Kemudian dia pergi pada musyahadah atau peringkat-peringkat disusun, ya, untuk memperbetulkan kedudukan qalbi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar dia cantik. Dan zikir adalah satu-satunya jalan terdekat menuju kepada Allah Ta'ala, bahkan yang sangat mudah dan ringkas, ya. Menggunakan jalan zikir yang cepat, laju, Karena perjalanan yang tak ada jalan zikir ni 10 tahun boleh diputuskan jalan zikrullah ni dengan berapa saat ni. Tak boleh pap dia tarik, ya, itu biasa ni. Kemudian si Abu Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu berkata, dia kata zikir itu dipanggil simbol wilayah. Zikrullah merupakan apa? Simbol wilayah, mana simbol kewalian. Mana pakaian para awliya itulah dia paling besar ni. Sebab dia rukun terbesar, ya. Ibadat semua kita buat tujuan dia untuk ada ingatan hati kepada Allah Ta'ala. Mayang baik, puasa, haji, jihad, semua mesti qalbi dia ke Tuhan. Kalau qalbi dia lari je habis. Tu zikir rukun yang kuat. Kalau dalam semayang rukun yang kuat apa? Niyatun, niat. Lepas tu kalau kita tengok ulama fiqh susun rukun semayang 13, letak yang pertama ni niat. Padahal kalau ikut 3 serentak tu. Kita mula semayang 3 jalan sekali tu. Niat rukun qalbi, qiyam berdiri tu rukun fi'li, takbir Allahu Akbar tu rukun qauli, serentak tu. Ya. Ada pula kata kita berdiri dulu. Berdiri berangkat takbir, berdiri tu tak dikira, tak pakai lagi, tak masuk semayang lagi. Kita lapas dia, angkat dia Allah je, tu start semayang. Maka qiyam, ya, berdiri tadi, baca apa, sebut lapas Allah Akbar takbiratul ihram, niat serentak tak? Serentak. Ya. Tapi kenapa dia letakkan niat yang pertama? Dalam kiraan, sebab dia panggil rukun yang terkuat. Ya, sebab apa dia kata rukun kuat? Dia tidak boleh ditukar. Kalau kita berdiri uzur, boleh semain duduk tak? Boleh. Ya. Orang baru masuk Islam, dia nak sebut Allahu Akbar tak boleh. Dia boleh tukar bahasa dia, sah mayang dia. Tapi niat boleh tukar. Niat dia berdiri kena niat, dia duduk kena niat, dia bagi kena niat, apa pun mesti ni niat. Innamal a'malu bin niat. Maka rukun yang kuat dan semayang ialah an-niyah, sebab dia tidak boleh ditukar. Begitulah dalam sufi, perjalanan dia, ya, rukun besar zikrullah. Apa pun cara dia, semua zikir kena ada. Tak ada zikir, dia stop habis. Itu besarnya zikrullah, sebab itu alaqah antara hamba dengan Tuhan, kontak. Kalau kontak dengan Tuhan dah habislah rosak. Firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, mana zikir oleh kamu, ingat oleh kamu, akan daku. Mana kamu kepadaku? Jawab dia, nasaya aku berzikir kepadamu. Zikir kita dengan hadir-hadir Tuhan. Tuhan berzikir makna apa? Dia curahkan rahmat dia, futuhat, kurniaan. Itu makna zikrullah. Bukan Tuhan zikir macam kita kan? Itu maksud zikir. Dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, pada ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Apa makna sangkaan sini? Sangkaan dengan makna ada tadamun, masuk makna memohon, atau makna sangka baik. Ya, sangka baik dengan Tuhan, makna selalu ada, selalu kita minta dalam tu ampun, petunjuk, atau mana sangka baik. Walaupun dia jauh macam mana sekalipun insan tadi, kita bersangka baik, insya-Allah ada bantuan Allah Ta'ala. Kemudian wa ana ma'ahu,
dan aku sertanya bila iza zakarni. Besar bila seorang zikir, mana Tuhan berserta dengan dia. Tapi jaga tu ma'iyah hisyah ke ma'iyah maknawiyah. Dia akan panggil ma'iyah maknawiyah. Kalau pakai ma'iyah serta hisyah, boleh rosak, syirik nanti. Serta bukan serta macam kita. Lapas serta, bila kita sama kita, makna sekali dekat, depan ke belakang dekat kita, sekali. Itu kita sama makhluk. Dengan Tuhan jangan pakai makna tu, sebab Tuhan mukhalafah, ya. Mana serta Tuhan dengan kita, kita tidak putus dengan Tuhan. Mana ada makhluk dalam dunia ni yang dia terlepas daripada ilmu Tuhan, dengan bahawa dia boleh menyorok, Tuhan tak tahu. Boleh, yang mana ada? Kalbi kita Tuhan tahu. Itu mana ma'iyah, kita merasakan kita sentiasa dalam pengetahuan dia. Dan ma'iyah dalam segi iradah, mana-mana ada makhluk yang dia wujud tidak termasuk dalam taksis iradat Tuhan, penentuan Tuhan azali. Mana ada? Tak ada. Sebelum hari kita semua dah siap dah. Tuhan dah taksis sekian masa jadi. Kemudian dijadikan dengan apa? Qudrah. Itu ta'alud taksir. Ya, mana kita ma'iyah sertakan dengan mulahazah, akan memandang, mengintai makna ni. Kita sentiasa ditilik pandang oleh Allah. Ya, kita cakap sentiasa didengar oleh Allah Ta'ala. Dan semua sekali itu. Ya. Jadi kita murakabah benda itu, panggil ma'iyah. Yang disebut dalam Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta kamu. Aynama kuntum, di mana saja kamu. Maknanya ma'iyah sifatun lillah. Itu sifat Allah Ta'ala. Ya, mana sifat apa? Dia menyertai, tak siapa boleh lepas. Adapun kita tak boleh serta dengan Tuhan. Ya, kita tak boleh serta. Dia serta, tapi kita tak boleh nak. Kanallah la syai'ama, telah ada Allah Ta'ala tunggal, tak ada siapa berserta dia. Ya, maknanya tak ada makhluk yang boleh setara nak menandingi Tuhan, tu maksudnya. Maka dia dengan kekayaan, kebesaran, keagungan dia, kita dengan sifat sebaliknya, kekurangan dan seterusnya. Jadi ingat ke dia, dia ingat ke dengan rahmat. Kemudian sangka baik, mana kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, memberi hidayat, memimpin kita. Ya, kalau kita terlalai, insya-Allah Tuhan akan beri kita hadir. Kalau kita jauh, insya-Allah dia akan dekatkan. Dan kata gelap, mudah-mudahan diberikan cahaya dia. Ya, itu mana sangka baik. Jangan dia tak sangka baik, kacau. Aku ni boleh ke jadi baik? Kacau je. Ya, kalau itu cakap seorang dia melemahkan kuasa besar Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan tunjuk kehebatan di dalam dua cara, rapi' dan juga muzil. Rapi' Tuhan angkat, perompak, penyamun, diangkat jadi wali. Banyak cerita kan. Tapi kalau nak jatuhkan bana amba urat, terbang, muzil dijatuhkan, pada pun jadi kafir tu. Wal ayat. Jadi makna apa tu? Kuasa dia. Tu dia kata wa mazalika 'ala Allahi bi aziz. Tidaklah semua tu jadi lemah bagi Tuhan, dah semua dikuasa bila-bila masa. Ya, itu maknanya. Dia kalau tolak yang Islam jadi kafir, wal ayat. Kalau dia nak yang kafir melawan, jadi Islam boleh kuat pula Islam ni. Ya, itu semua kuasa besar dia. Sebab tu bila kita beribadat, jangan rasa besar diri. Kita beribadat lagi kuat, kita bergantung dengan mohon pertolongan dia. Ya, ibarat kita panjat pokok. Ya, kalau dah sampai 80 kaki, 9 kaki tu, tu kena kuat pegang. Jangan dia bersorak ke atas lepas tangan, berdesu ke bawah jadi mak jenin pegang. Melayang ke bawah ya ni. Lagi tinggi lagi dia kena kuat hati dia dengan Tuhan. Itu cara dia. Ya, habis. Kemudian jika ia berzikir dalam hati peribadi dia sendiri, maka nak syabandi dia zikir dalam sana. Tak bunyi senyap so, dia setia. Di antara cakap yang pakai sir, ya, zikir dalam ni. Ada pun zikir yang kuat, Ahmadiyah, zikir kuat dia pekik kuat-kuat dan hentak hati. Ya, Qadiriyah, Samaniyah bergenjut, bergegar apa-apa ni kalau dia zikir. Bergebak kedebung dia hentak betul tu. Sebab apa tu? Sedang berobat. Betul kalau zikir, kenapa orang zikir kadang-kadang dia menjerit dalam hospital, yang biasa lah. Sakit kan, dia menjerit macam oh ya, tapi kalau dah sihat dia menjerit. Mana menjerit dia sihat, tak dia menjerit. Orang sakit biasa lah. Dia kena suntik dia kan menjauh, terangkat dia ke ubat. Betul lah, kita hentak dengan zikir tu kan, akhwal dia akan berlaku. Dipanggil dalam akhwal. Perpindahan daripada lalai, daripada dia lalai, tuan tarik dia perubahan tu, sentapan tu sedap. Itu dia rasa. Dia kata, Allah, dia menjerit, dia tak perasan orang tu. Kalau dia buat perasan gini, kadang-kadang rasa malu orang, tapi jazbah bila aku tak heran ke orang gitu. Ya, dia dengan Tuhan. Itu maksudnya apa? Akhwal yang berlaku, perubahan dalam proses perubatan. Perubahan apa?
rohani. Jasmani cara dia, jasmani pun tengok dalam cerita macam-macam jerit kan, yang melaung badannya macam dia sedang berobat. Jadi orang tak pelik sebab dia sedang berobat. Begitulah rohani, sedang berobat, macam akhwal dia akan berubah. Betul kalau dia faham, dia tak ada apa kan. Bahkan Rasulullah suruh zikir sampai peringkat tu, hatta yakul munafiq annahum mura'un fi riwayatin annahum majnun. Kamu kena banyakkan zikir sampai orang munafik mengatakan kamu ni gila, sampai orang munafik kata kamu ni riak. Biar dia kata lah, kita bukan nak tunjuk kat dia. Boleh kita banyak, kalau tidak sikit-sikit dia, tu zikir tak banyak. Orang munafik sikit tak banyak, jangan ikut dia kan. Habis, jika ia berzikir dengan hati peribadi, mana zikir dalam, aku pun berzikir padanya dalam diriku, ya, mana dalam zat Tuhan yang cari layak dengan dia. Jangan bayangkan macam itu. Dan jika ia berzikir padaku tempat umum, aku berzikir padanya di umum yang lebih baik di kalangan mereka, di kalangan malaikat di atas tu, menyebut nama dia. Dan bila dia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sasta. Makna rahmat Tuhan lagi laju, ya. Dan bila mendekat padaku sasta, aku mendekat padanya sedepa. Mana lagi hebat pendekatan Allah Ta'ala. Dia beri apa pendekatan dengan rahmatnya, futuhatnya dan sebagainya. Bukan dekat jarak, jangan main jarak dengan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan dia tidak mengambil jarak masa. Itu semua sifat makhluk. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepada dengan berlari. Ini kinayah apa maksud dia? Rahmat Tuhan, inna rahmatallahi sabaqat ghadabi. Rahmat Tuhan mendahului kemurkaan dia. Ya, itu maksud dia. Bukan makna Tuhan Melayu macam kita kan. Jangan, ni hadis-hadis mutasyabihah yang kena ditakwil. Ya, makna situ ialah pendekatan dia dengan Tuhan. Berlari itu mana pantas rahmat disampai. Kalau Melayu macam kita pula kan. Habis tu. Kemudian Abdullah bin Abbas atau dikenali dengan Ibnu Abbas, dia berkata, tiada satu kewajipan yang diwajibkan oleh Ta'ala pada hambanya melainkan ada batas. Semayang ada batas kan, masuk waktu, keluar waktu, apa rakaat semua siap. Puasa pun ada bulan dia, tak boleh puasa sebarang, ya. Ada pun tak ada batas, satu zikir dia. Zikir mana kita pergi ingat je lah, ya, itu maksudnya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur, dimaafkan bila tidak dapat melakukannya, semayang dan sebagainya. Kecuali zikir tak ada batas, ya, di mana saja dia pergi ingatlah Tuhan. Maka tidak ada batasan. Dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir. Dia terbaring kat hospital pun mulut dia berjalan. Mulut tak jalan, hati boleh. Kalau hati untuk boleh, nak mati. Ya, bergerak dalam pun tak boleh juga, berat dia. Dia duduk terbaring dalam jalan, Allah sambil memerhatikan af'al dia, asma' dia dan seterusnya, ya. Bawa dia jalan cantik. Habis. Ada kata Ibnu Abbas, seorang ulama tafsir besar, tiada satu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada hambanya melainkan ada batasan dia, masa dia dan kaifiat dia. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukan, kecuali zikir aja. Maka tidak ada batas. Ya, nak berzikir banyak mana pun itu lagi digalakkan, lagi banyak lagi cantik. Dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, tak ada uzur. Ya, takkan tambah hati untuk berzikir tu nak mati tu. Dan lagi firman Ta'ala, li ulil albab. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan bagi orang yang sempurna akalnya, iaitulah mereka yang selalu mengingati Allah dan kadang berdiri, duduk dan berbaring. Mana apa saja? Ayat ala kulli ahwalin. Semua kelakuan dia zikir, ingat Tuhan. Ya, kita berdiri, kita berjabat di laut, di dalam kita sejalan. Ini ada satu tunggu saya mengenalkan arwah almarhum Ustaz Ghaus kan. Dia masih mengajar sekolah tu. Jadi guru-guru yang lepasan Azhar semua kan, dia buat kursus, panggil profesor daripada Timur Tengah, kursus bahasa Arab, mana memperdalami lagi lah. Jadi masa ruang kosong soal jawab tu, ada seorang ustaz, semua lepas Azhar, ustaz dia pahlawan, dia tanya pada profesor, dia kata, Prof, ada tak dalam Islam ni zikir berdiri? Dia tanya, zikir berdiri tu boleh tak? Ada tak? Profesor baca ayat,
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang sedap dia tanya apa kan? Profesor tanya, awak pernah tak baca Quran? Berat dia. Kalau dia kata awak tak perasan dengan Quran ada lain sikit. Dia tanya, awak pernah tak baca Quran? Macam ma'alaf tak baca Quran. Ma'alaf pun baca Quran. Itu dia pukul habis lah tu. Awak pernah tak baca Quran? Ustaz tak baca Quran, aku baling dalam longkang. Dia punya tanya tu menepuk kena atas kepala kan. Ni ayat terang. Orang yang mengingat Allah qiyam, berdiri. Kemudian duduk, qu'udan wa 'ala junubihim, dan berbaring berzikir. Di Thailand tu kan dia patani. Seorang ulama, ulama hadis. Dia bawa zikir dan satu kawasan tempat macam besar suruhan kan, dia bersihkan pasir. Tapi tak ada masuk apa, ayam tak masuk, bersih tempat yang bersih, semayang atas tu je. Bila dia buat zikir berdiri, okey lagi kan. Dia buat zikir baring, semua baring. Kalau buat kat sini, habis orang datang ni, apa pun dia zikir patut baring. Tanpa terbaring. Di baring tu ada start zikir, semua baring. Wah, lagi pening kalau bawa kat sini, ramai orang tengok. Ni apa pula zikir patut baring. Dia makan tempat terbaring, dia tak heran pula. Dia duduk menyarap pun dia makan lagi kan. Ngalah ke lembu. Habis orang nak zikir buat dia sibuk. Ni zikir berdiri boleh petikai. Habis. Dan lagi firman ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira tu. Zikir dia berulang kasira belakang, dia banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Hai sekalian orang beriman, berzikirlah kamu pada Ta'ala sebanyak-banyak. Berapa puluh ribu juta zikir, banyak zikir Dan bertasbih menggunakan itu, mengagungkan Allah Ta'ala pada pagi dan petang. Itu untuk kita memperbanyakkan zikir. Yang pagi, yakni pagi, siang, petang, malam, darat, laut, udara, pergi musafir dan tidak pergi bermukim. Itu maknanya, yakni pada segala tempat dan segala masa. Kita jangan putuskan hubungan. Sebab setiap saat kita tak pernah putus dengan rahmat Tuhan, dengan hidayat. Banyak Tuhan beri. Semua yang ada pada kita rahmat dia, semua nikmat dia kan. Tak pernah putus. Nafas kita tak pernah putus daripada lampu ibu naik. Kalau berhenti jantung setengah jam macam awak turun kan. Habis, maknanya full time dengan dia. Latihlah kadang bukan boleh senang hafal kan, kadang-kadang minta dengan dia sikit-sikit kita latih. Itu panggil tadrij ansur-ansur, memperbanyakkan qalbi kita dengan dia. Anda nak semua keadaan kita dengan dia, barulah diberikan apa? Rahmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan satu lagi, min alamatil mautil qalbi. Ini penting tuan ni. Dia nak berjalan qalbi, tapi kalau qalbi mati habis tuan. Jasad kalau mati kita luput nikmat dunia, kan? Itu tak ada hal. Jangan mati qalbi, luput nikmat akhirat, wala yazubillah. Ini di antara ini. Min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Sebahagian daripada tanda matinya hati. Sebahagian tu mana apa? Banyak lagi. Ini di antara dia. Iaitu jika tidak merasa sedih, tak rasa gelisah, tak rasa susah kerana ketinggalannya satu amal perbuatan kebaikan. Dia tak bangun tahajud, apa tak rasa. Kalau duit hilang 30,000, nengung seminggu dia menengung. Mana aku selit kat mana cece ni. Dia berjalan dan malam-malam dia cari lagi. Jumpa lagi 10 ustaz minta sembahyang hajat. Dia tak sembahyang tahajud, apa tak rasa. Sembahyang tahajud nak banding dengan dia punya duit, tak ada. Qiyam tuan-tuan, kalau buat qiyam kekal, dia mati lepas azab kubur tuan. Kita bawa duit 1 juta terbuat azab kubur, boleh berterganjang dengan malaikat. Jadi maknanya apa? Nak tahu mati tak mati hati kita ni, atau dia lembab tengok sini. Bila taat-taat ni dia tak buat, dia tak rasa apa. Tidak rasa rugi atas keluputan amal yang Tuhan suruh. Taja dia buat kita buat tak ada rasa, tinggal tak ada rasa, itu dah jam, dah rasa. Manakala hati kita dah panggil apa, sudah beku ataupun sudah, kalau daging sudah apa panggil, lumpuh. Bahaya, jangan ada kelumpuhan ni, bahaya. Yang ni tanda dia, jika tidak merasa sedih
kerana ketinggalan satu amal perbuatan. Sahabat Nabi SAW, satu ketika dia terlewat semayang subuh dengan sebab membawa 400 ekor kuda barang dagangan dia. Atas dia semua ada hamba, 400 orang hamba. Atas belakang dia ada barang-barang perniagaan. Ya. Bila dia datang masuk semayang subuh, rakaat tu dapat, mungkin Rasulullah tengah baca surah ke dia masuk. Jadi takbir awal tu dapat. Dia takbir tu ula tu besar kan tu. Ya, bila kita imam takbir je Allahu Akbar, kita pun masuk Allahu Akbar. Harga dia tu lebih besar pada dunia dan isi dunia. Mana nak bayar tuan ni? Lebih pada dunia lagi. Besar tak besar tuan bagi. Ni gaji segala gaji. Kalau gaji kita kena kedekun nak bagi. Ni gaji segala gaji ni. Dia bagi besar-besar. Jadi bila sahabat tadi tanya Rasulullah, saya dah terluput takbiratul ula, saya infakkan 400 ekor kuda. Dapat tak? Sahabat kata tak dapat. Tak dapat kan. Ya. Atas dia ada barang dagangan, saya bagi semua sambil tak dapat. Rasulullah kata, ada hamba saya merdeka semua, tak dapat. Tak takut panjang lagi tanya sekarang kau belanjakan dunia dan isi dunia, tak dapat. Okey, sekarang kita kontak kolbi, kita ada rasa tak benda tu? Kalau kita luput takbiratul ihram dengan iman tu rasa ralat tak? Kadang iman nak takbir dia bermain ni, wah, dia berbual ni. Dah tua tu kadang nak mampus pada dia. Dah nak mati dia, badan dah bau tanah macam budak perangai. Kat masjid kita tengok kan? Ya, orang nak iman usolli Allahu Akbar di kat belakang. Macam dah budak orang ni. Kesian ni lah, kita kesian. Ya, padang benda lebih tu. Agak kalau letak dia takbir tu ulah, letak sana 2,5 juta. Berkebut dia. Dia kan. Ya, 2,5 juta. Walaupun RM2 tak apalah. Kalau RM2 boleh kejar tuan. Mana dia nampak kelebihan. Dia nampak tu dengan apa? Batin qalbi dia. Ya. Itu sebab orang yang nampak dia rasa rugi kalau dia terluput. Tu. Jadi kalau tak rasa benda tu menandakan hati dia mati. Orang mati apa dia rasa dan cocok apa pun tak rasa. Satu, wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudi salat, dan dia meninggalkan menyesal. Perasaan qalbi dia tak rasa menyesal bila buat kegelinciran maksiat dengan Tuhan. Ya, dia buat dosa saja, tak ada apa. Ini kalau kena dua ni habis kan. Jawab dia apa? Jam. Dan qalbi bila jam amat bahaya. Nur nak masuk payah tuan. Ya, kekuatan iman panjang terbayar nak masuk. Sebab dia apa? Dan dia beku. Sebab tu kita tengok minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan hidupkan hati dia tuan. Malam-malam buka. Minta pada ya Allah, kau bukakanlah kalbiku, kau tariklah aku ke hadratmu. Ya, teman. Bukakan kalbi kita biar pancaran nur dimasuk, biar dikenal benda yang baik sebagai kebaikan, dan kita sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa senang oleh amal kebajikan, dia buat dapat beramal tu sepenuh rasa puas hati. Satu. Dan merasa sedih, gelisah, takut bila dia buat dosa dan maksiat. Dan kita bukan Nabi kan terkena. Kita tengok hati macam ni. Kalau dia buat Tuhan, kalau seronok syukur dengan Tuhan dan pandang tu kurnia Tuhan, dan kena maksiat, cepat dia tarik minta ampun dengan Tuhan sungguh. Kalau begitu keadaan dia, fahuwa mukmin, itu mukmin sebenarnya. Mukmin sebenar mana dia ada rasa dalam taat dan ada rasa dalam maksiat. Dalam taat dia rasa syukur, seronok, ya, dan dalam maksiat dia rasa takut dan gerun, lalu dia bertobat. Itu maknanya kita tengok alamat tu ada tak kat kita. Kemudian Syekh Abdullah ya bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang, ya, dia turun daripada kenderaan dia, kemudian mendekat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya telah melelahkan kenderaan, ya, selama 9 hari. Maka saya jalan terus menerus selama 6 hari. Berapa dah? 2 minggu kan. Tidak tidur di waktu malam dan puasa di siang hari. Wah, hebat kan? Siang dia puasa, malam dia tak tidur ibadat. Hingga lelah benar kenderaanku, dah penat sangat ni. Dan keperluanku hanyalah untuk menyatakan padamu 2 masalah saja yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Itu kata kuat iman. 2 masalah yang tak selesai ni, dia nak jumpa Rasulullah SAW 15 hari. Dia pecuk kuda dia nak berjumpa Rasulullah SAW kan?
Kita ada masalah kadang guru dekat betul tanya malas. Ya. Kepala banyak masuk airnya. Yang ni tengok tuan, dia punya kesungguhan tu. Ya, 2 masalah dia nak selesaikan, dia pecuk kuda dia. Sehingga 15 hari 15 malam tu. Masya-Allah, ya. Sebab dia rasa tak tenang tu. Lalu ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, "Ya, siapakah engkau?" Nabi tanya, "Man in, siapa kamu?" Dia kata, "Akulah Zaidul Khair." Berkata Nabi SAW, "Engkau Zaidul Khair?" Tanyakan kemungkinan suatu sukar aku sudah pernah ditanyai. Saat silakan anya. Berkata Zaid, "Saya akan bertanya kepadamu ya Rasulullah SAW, tanda orang yang disukai oleh Allah." Masya Allah. Mana apa dia nak cari satu benda yang dapat menarik redha Tuhan, dan yang tidak disukai, yang Tuhan murka. 2 tu je. 15 hari dia pecut tuan. Kuda di siang malam-malam tak tidur, siang puasa lagi pula, ya. Nak menghadap baginda Islam, nak mengemukakan, nak dapat jawapan. Ya, kalau tidak hati dia serunsing je. Tu. Jawab baginda Islam, untung. Rasul kata bah, untung kau, bahagia kau, dia kata. Ya, kalau Rasulullah kata untung, selamat orang tu kan. Bagaimanakah keadaan kini hai Zaid? Sekarang keadaan hati kau macam mana? Jawab Zaid, "Saya kini suka kepada amal kebajikan dan orang-orang yang melakukan amal saleh." Maksud saya seronok beramal dan seronok tengok orang yang mentaati perintah Tuhan. Bahkan suka akan tersebarnya amalan kebaikan. Islam tu tersebar ke seronok. Tu. Dan rasa tertekan bila Islam tu juga dihempit dan sebagainya. Dan bila engkau ketinggalan merasa menyesal, ya, dan rindu pada kebaikan. Ya, kalau tersilap tadi rasa menyesal sungguh. Kalau terlepas buat amal rasa menyesal sungguh. Dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya. Itu maknanya. Ya. Maka bila dia jawab begitu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia, "Andaikanlah telah tidak suka kepadamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain daripada itu." Manakala kalau Tuhan tak suka engkau, memang digerakkan kau buat kerja maksiat lain. Ya, dinandakan Tuhan dah nak pilih dia, sebab kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dalam hadis yang lain yang berkata kullun, tiap-tiap insan ni muyassar, dimudahkan bagi dia, lima khuliqalahu, bagi barang yang disediakan di akhirat. Manakala akhirat Tuhan sediakan di al-jannah, syurga, maka dia akan apa? Rasa ringan buat kerja agama tu. Walaupun orang nampak berat dia buat, bagi dia senang ni. Ya, Tuhan beri satu bantuan. Satu. Habis. Ketika itu, andaikanlah telah tidak suka padamu, tentu engkau disiapkan, mana dijalankan engkau pada melakukan benda yang lain daripada ini, mana maksiat mungkar, dan tidak peduli di jurang manakah engkau akan binasa. Binasa dia kadang-kadang dalam keadaan tak mengerjakan sembahyang, dalam keadaan buat mungkar maksiat. Bila Tuhan letak. Tapi sekarang sebaliknya, Tuhan pimpin kau walaupun jauh, semangat dan puas hati bila mengerjakan amal saleh. Itu tanda apa? Kata saya cukup. Lalu ia pun berangkat kembali di atas kenderaannya dan balik rumah. Ya, dia ucap terima kasih Nabi SAW. Dia pun balik 2 batang. Dia nakkan jawapan daripada murid SAW. 15 hari dia musafir. Padang pasir dan malam tak tidur lah tu. Siang puasa lagi, Masya Allah. Itu menandakan apa tu? Kalbi dia hidup. Macam maksud, ya, punca dalam. Bila kalbi dia hidup, cantik. Alhamdulillah. Sebab kita minta supaya Allah sabitkan kalbi. Sebab dalam majlis taus diwajibkan sebelum salam baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Diwajibkan. Tapi mazhab Syafi'i kita disunatkan. Mana dia memandang benda tu besar. Qalbi la yusammal qalb illa bitaqallub. Hati tak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik. Sebab Imam Ghazali kata cepatnya hati berbalik lebih pantas daripada didihan air yang sedang mendidih. Kita terang air kan, air macam mana? Brrr kan. Hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Masya Allah. Ahli batin tadi tahu. Sebab kadang-kadang rasa gini, kadang-kadang gini, kadang manis, kadang malas, kadang gengan, kadang berat, macam-macam rasa. Sebab dia cepat berbalik. Sebab kita tak pantau, adjust. Kalau tengok dia lain macam, dia cepat yang merayu pada Tuhan, minta ampun dan minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Itu dia antara. Kemudian la ya'zam zambun indak ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu alhamdulillah. Subhanakallahumma